السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والأولياء والصالحين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا علم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberi keizinan oleh Allah untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah secara berjemaah dan berada dalam majlis zikir, majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi rahmat, berkatan, keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap para hadirin yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan kitab hadis Qudsi. Masih lagi dalam perbincangan hadis Qudsi, hadis yang ke-16, iaitu cinta Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalam perbincangan berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan berkaitan dengan amalan-amalan ataupun perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan seseorang dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita di dunia ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu perkara yang seterusnya, orang yang suka berbuat kebajikan. Orang yang suka berbuat kebajikan ini antara orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut yang bermaksud sesungguhnya hamba-hamba yang paling disukai Allah ialah orang yang suka kepada kebajikan dan suka melakukan kebajikan. Maknanya suka melakukan kebaikan, suka melakukan kebajikan, suka melakukan perkara-perkara yang baik terhadap diri dia, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, rakan-rakan, ibu bapa, dan dalam setiap kehidupannya dia suka melakukan kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang demikian ialah limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Daripada surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita berkaitan dengan fadilat, kelebihan orang-orang yang suka melakukan kebaikan, yang berlumba-lumba. Allah Taala suruh kita berlumba-lumba untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mengerjakan perkara-perkara yang baik.
Apabila kita mengerjakan perkara-perkara yang baik, secara automatik kita akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita solat, setiap kali kita solat Allah Taala gugurkan dosa-dosa kita. Setiap kali kita ambil wudu, Allah Taala gugurkan dosa-dosa kita. Setiap kali kita menyumbang, kita berinfak, Allah Taala gugurkan dosa-dosa kita. Setiap kali kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, menghubungkan silaturrahim, berkata dengan perkara-perkara yang baik, membaca Al-Quran, mendengar benda-benda yang baik, melihat benda-benda yang disunatkan untuk kita lihat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, melihat perkara yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu boleh mendatangkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Taala sebut, berlumba-lumbalah kamu untuk mendapat keampunan daripada Allah, dengan erti berlumba-lumbalah dalam mengerjakan kebajikan. Selain itu dapat mendapat syurga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah Taala sebut yang disediakan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membawa satu pendekatan motivasi dalam ayat ini dan semangat kepada hamba-Nya, pada kita semua, iaitu pendekatan berlumba-lumba untuk mengerjakan amal kebaikan bagi mendapat keampunan dan balasan syurga. Motivasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak benda yang kita dapat lihat bulan Rejab ni, banyak kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Dalam hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan ibadah, kita nak masuk Syaban, akhirnya kita akan masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita sebagai motivasi kepada kita dalam kita melaksanakan kehidupan di dunia disertai dengan kebaikan. Keampunan Allah adalah matlamat yang ingin dicapai setiap mukmin, dan ia hanya boleh dicapai dengan perlumbaan mencari kebaikan di samping usaha bersungguh-sungguh bagi mencapai serta sentiasa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha bersungguh-sungguh kerana kita antaranya ialah nak mendapat keampunan daripada Allah. Kita mesti sedar bahawa setiap manusia itu mempunyai salah dan silap. Yang disebut oleh Nabi SAW, an-nasu khata'un, manusia ini melakukan kesilapan. Kadang-kadang kesilapan yang kita buat dengan lidah kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan hati kita, dengan pemikiran kita dan sebagainya. Kadang-kadang benda itu sengaja, kadang-kadang tidak sengaja. Jadi semua itu memerlukan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan keampunan. Daripada keampunan Allah itu ada perkara yang boleh menyebabkan Allah bagi keampunan kepada kita. Makna perbuatan-perbuatan yang Allah Ta'ala bagi keampunan kepada kita secara automatik bila kita buat, iaitu melakukan kebaikan-kebaikan. Kita solat, kita baca Quran dan sebagainya. Ia tidak diperoleh jika sikap malas dan mengambil mudah menyelubungi diri. Jadi kalau sekiranya malas untuk buat kebaikan ataupun mengambil mudah tentang kebaikan-kebaikan, tengok orang mari semayang berjemaah, kita kata semayang rumah cukuplah, walaupun dapat pahala juga semayang di rumah ataupun sah semayang di rumah, tetapi pahalanya kalau solat berjemaah itu lagi banyak kebaikan, lagi banyak keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi banyak. Perlumbaan di sini membawa maksud perlumbaan melakukan ketaatan dan amal soleh yang berterusan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sikap Nabi Zakaria alaihi salam melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun takut, dan mereka pula sentiasa khusyuk dan taat kepada kami. Allah Subhanahu wa taala memberi contoh
dalam Al-Quran. Selain daripada Allah Ta'ala menyuruh kita segera ataupun berlumba-lumba untuk mendapat keampunan daripadanya dengan melakukan kebaikan, Allah Ta'ala bagi contoh kepada kita, sumber inspirasi kepada kita, iaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Yang mana Nabi Zakaria alaihissalam ini adalah daripada kalangan Bani Israel. Nabi Zakaria ini pada kalangan Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilantik menjadi nabi dan rasul. Dan antara ujian Nabi Zakaria selain daripada menghadapi umatnya, Nabi Zakaria alaihissalam diuji oleh Allah tidak mendapat zuriat. Berdoa sehingga umur 90 tahun baru Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapat zuriat, yang dia akan mendapat zuriat daripada isterinya yang sudah pun tua juga. Dan Nabi Zakaria ini tidak jemu-jemu melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan dan gerun takut kepada Allah, dengan penuh harapan supaya Allah Ta'ala bagi kebaikan, bagi ganjaran, bagi syurga, dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Zakaria pula sentiasa khusyuk, yakni taat. Setengah ulama mengatakan khusyuk ini melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa. Ini Nabi Zakaria yang menunjukkan, yang kita boleh ambil contoh dalam melaksanakan kerja-kerja kebajikan selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh yang terbaik untuk kita ikuti. Rasulullah SAW menjelaskan kebaikan perlu direbut dan diusahakan dengan bersungguh-sungguh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Tidak boleh berdengki kecuali pada dua perkara, iaitu terhadap seseorang yang Allah anugerahkan harta, lalu dia gunakan harta itu pada jalan kebenaran. Dan yang kedua, terhadap seseorang yang dianugerahkan ilmu, lalu dia amalkan ilmu itu serta diajarkannya kepada manusia yang lain. Jadi dalam keadaan dua perkara ini dibenarkan untuk kita berdengki, tetapi dalam keadaan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang dianugerahkan harta, kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu menggunakan kekayaan yang Allah Taala anugerahkan kepadanya pada jalan kebenaran, maka kita berdengki kepada dia dengan harapan kita juga akan dapat seperti yang dia dapat, dan kita dapat buat apa yang dia buat. Yang kedua, terhadap seseorang yang dianugerahkan ilmu, lalu diamalkan ilmu itu serta diajarkan kepada manusia lain. Ini semua adalah benda-benda yang baik. Maknanya kita lihat dia, Allah bagusnya dia, banyaknya ilmu dia, maka apa yang kita buat, kita pun berusaha juga untuk mendapat ilmu, dan berusaha juga supaya kita dapat ilmu dan dapat mengajar ataupun dapat menyampaikan ilmu yang benar pada orang lain. Hasad dilihat orang lain dalam nikmat, dalam kehidupan. Jika seseorang mendapat nikmat dan kita rasa benci atau tidak suka dengan nikmat yang diperolehinya, inilah yang dikatakan hasad. Kalau kita tidak suka seseorang itu dapat nikmat, dan seseorang yang lain melihat orang lain ni dapat nikmat, dia tidak suka dengan orang yang dapat nikmat tu. Bukan setakat tidak suka, berusaha untuk menghancurkan nikmat yang ada pada orang tersebut. Bukan kata bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada sahabat kita, pada rakan kita, ataupun kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dan kita pun tumpang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hasad dengan maksud yang tidak bolehnya ialah berdengki dengan orang lain yang mendapat nikmat, dan
tidak suka orang lain mendapat nikmat. Jika kita tidak benci terhadap nikmat yang diperolehinya, kita tidak benci. Bila seseorang itu dapat nikmat, kita tak benci pun. Dan kita menginginkan supaya kita juga memiliki nikmat seumpama itu. Maknanya kita pun berusaha juga untuk dapat, bukan kata menjatuhkan dia. Inilah yang disebut sebagai ghibtah, yakni hasad yang dibenarkan. Hasad, dengki yang tidak dibenarkan ialah yang merosakkan hubungan, yang membangkitkan kebencian terhadap seseorang. Ini bukan kebaikan. Manakala hasad ataupun ghibtah, yang dipanggil ghibtah, hasad yang dibenarkan, ialah kita tidak pun membenci kebaikan yang dimiliki oleh orang lain, dan kita berusaha untuk mendapatkannya dengan jalan yang baik juga, iaitu untuk melakukan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghibtah bermaksud rasa bangga dengan orang itu dan bercita-cita untuk mendapatkan kelebihan seperti mana diperoleh oleh orang itu. Sifat inilah amat terpuji dan dikehendaki ada dalam diri setiap individu, kerana hasad ini dapat mendatangkan kebaikan. Maknanya kita jadikan orang lain itu sumber inspirasi kita. Orang lain boleh berjaya, aku kenapa tak boleh? Bukan kata nak menjatuhkan orang yang berjaya ataupun benci terhadap orang yang berjaya, tetapi kita berusaha untuk berjaya juga. Kita berusaha untuk mendapatkan ilmu juga. Kita berusaha untuk mendapatkan apa yang dihajati oleh kita. Sebagaimana kita suka orang lain dapat kebaikan, maka kita berusaha juga untuk mendapat kebaikan yang sama tanpa membenci kebaikan yang dia dapat. Hasad di sini memberi maksud perlumbaan secara sihat mencari sebanyak-banyak kebaikan untuk dijadikan bekalan di akhirat kelak. Bukan kata bila orang dapat kebaikan, kita pun nak menjatuhkan dia, nak menyekat ke dia dan sebagainya. Tetapi kita melihat orang lain mendapat kebaikan, maka kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan juga dengan berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kamu mengerjakan amal soleh. Bersegeralah kamu mengerjakan amal soleh, kerana akan berlaku fitnah seperti malam yang sangat gelita. Di dalam keadaan itu terdapat orang yang di sebelah paginya mukmin dan sebelah petangnya kafir. Begitulah sebaliknya, sebelah petang mukmin dan sebelah paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan kepentingan dunia yang sedikit. Semangat perlumbaan untuk mendapat keampunan dan kebaikan ini hanya tercetus kepada yang memahami hakikat kehidupan adalah tempat mencari bekalan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya semangat yang apabila timbul seseorang itu untuk melakukan kebaikan, kerana dia memahami dan mengetahui bahawa di atas dunia ini ada tempat untuk melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala sediakan kebaikan dan keburukan. Maka Allah Taala sempurnakan kejadian dia terhadap manusia. Antaranya Allah Taala bagi kecerdikan, bagi pemikiran yang boleh menilai antara yang baik dengan yang buruk. Maka yang baik itu Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat, suruh kita berlumba-lumba untuk melakukannya dengan ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan. Solatnya, dengan puasanya, dengan ibadah hajinya, ibadah umrah, sedekahnya, dengan membaca Al-Quran, dengan apa lagi kebaikan-kebaikan yang kita buat. Setiap kebaikan yang kita buat, Allah Ta'ala sudah menyediakan ganjaran dan memberitahu kepada kita ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada setiap amalan yang kita buat.
Cuba kita soroti kisah tokoh tasawuf terkenal Hatim al-Asam. Apabila gurunya Syaqi al-Balkhi bertanya kepadanya, apa yang diperolehinya setelah puluhan tahun menuntut ilmu? Hatim menjawab, aku mempelajari 8 perkara. Iaitu yang pertama, setiap makhluk yang ada di dunia ini pasti ada sesuatu yang dikasihi. Namun kebanyakan mereka mengasihi sesuatu yang hanya menemani mereka ketika sakit atau hingga ke kubur, tetapi tidak bersamanya di dalam kubur. Mengejar yang itu saja. Kebanyakan manusia, kata Hatim, kebanyakan manusia, Hatim mengatakan kebanyakan manusia, kebanyakan makhluk di kalangan manusia ini sentiasa mengejar perkara-perkara yang dikasihi, hanya benda yang fana, yang sementara sahaja. Kalaupun benda itu mengikut dia sampai ke kubur, tetapi tidak bersamanya di dalam kubur. Tidak bersamanya di dalam kubur. Maknanya harta-harta yang tidak boleh dibawa ke alam barzakh, ataupun amalan-amalan yang tidak terbit daripada perkara-perkara yang dibuat semasa di atas dunia. Kerana amalan itulah yang menjadi teman seseorang itu apabila masuk ke alam barzakh. Yang kedua, kata Hatim, sememangnya manusia ini dilihat sering melakukan sesuatu semata-mata ingin memenuhi kehendak nafsu sahaja, walau dengan apa cara sekalipun. Maknanya itu yang dia dapat mengerti manusia ini antaranya ingin memenuhi kehendak hawa nafsu sahaja, walau dengan apa cara sekalipun, sehingga meninggalkan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, manusia tidak pernah jemu daripada bercita-cita untuk menghimpunkan harta benda dunia ini sebanyak-banyaknya, kemudian mereka menahan daripada menginfakkannya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menginfakkan harta pada jalan Allah adalah salah satu daripada perkara-perkara kebaikan yang mempunyai ganjaran yang besar. Yang keempat, aku mempelajari, kata Hatim, sesungguhnya sebahagian kita menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu adalah dilihat dari aspek ramainya orang dan pengikutnya. Maknanya penilaian yang salah. Yang kelima, ramai manusia saling memaki dan menghina serta mengumpat. Ini semua berpunca daripada sifat hasad pada memiliki harta, kedudukan ataupun ilmu, kata Hatim. Hasad dengki. Maknanya hasad yang nak menjatuhkan orang lain, yang diharamkan dalam agama. Yang keenam, kata Hatim, aku melihat sesungguhnya manusia ini acap kali bermusuhan di antara mereka kerana satu tujuan atau satu sebab. Maka musuh sebenar bagi manusia ialah syaitan. Kena ingat, kata Hatim, musuh sebenar bagi manusia adalah syaitan. Kerana syaitanlah yang membangkitkan permusuhan di antara satu sama lain. Dan permusuhan di kalangan manusia kebiasaannya berkisar berkaitan dengan harta dan sesuatu tujuan-tujuan dan sebab-sebab yang tertentu sahaja. Yang ketujuh, manusia bersungguh-sungguh mencari rezeki sehingga kan ada yang mengambil rezeki dengan cara syubhah, dengan cara haram lagi batil, walaupun ia mengorbankan marwah dan nama. Yang terakhir, aku mempelajari setiap orang memiliki sesuatu yang menjadi pegangan hidup. Dan yang ke-8 dan yang terakhir, dan selain daripada sebahagian kita menjadikan kekayaan serta pangkat sebagai pegangan hidup. Hatim menceritakan bagaimana dia dapat mempelajari dalam tempoh beberapa tahun dia mempelajari ilmu dengan gurunya, dan dia dapat memerhatikan bagaimana gelagat-gelagat manusia yang perlu dijauhi, kerana gelagak-gelagak manusia itu jauh daripada kebaikan. Jelas sekali tiada sedikit pun kebaikan yang kepada mereka yang berlomba-lomba mengejar dunia semata-mata dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala.
Mereka hanya akan menimbulkan kerosakan, konflik dan huru-hara di muka bumi ini. Sedangkan mereka yang berlumba-lumba untuk meraih apa yang disediakan Allah Subhanahu wa taala mampu mengangkat dan meninggikan darjat manusia. Sesungguhnya kenikmatan dunia itu hanya berlangsung sesaat dan sangat cepat menghilang. Apa yang ada di sisi Allah akan kekal dan berterusan tanpa batas. Sebab itulah kita mesti berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Dalam kita hidup di dunia ini, beberapa tahun baki kehidupan kita di dunia ini, kita kena fikir apa lagi kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat. Ataupun kalau kita sudah pun melakukan kebaikan, kita istiqamah dengan kebaikan. Dan jangan sekali-kali mencipta keburukan dalam hubungan, dalam kata-kata, dalam penglihatan, dalam percakapan, dalam amalan dan seumpama dengannya. Kita berusaha untuk memperbanyakkan amal kebaikan. Sebagaimana yang disebut dalam perbincangan kita yang lepas, antaranya orang yang kekal dalam kebiasaan yang baik, yang disebut antaranya apabila seseorang itu melakukan kebaikan, dia akan ingin untuk melakukan kebaikan yang lain lagi. Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan dia. Berturut-turut dengan kebaikan, berturut-turut dengan kebaikan. Bukan kata apabila dia buat kebaikan akhirnya natijah melakukan keburukan. Wal-i'azubillahi min zalik. Seterusnya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah penguasa yang adil. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, sesungguhnya orang yang paling disukai Allah pada hari kiamat dan yang dekat kedudukannya pada Allah ialah raja ataupun penguasa ataupun pemimpin yang adil. Dan orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh kedudukannya dari Allah Subhanahu wa taala ialah raja ataupun penguasa yang zalim, yakni yang suka menganiayai, yang tidak melakukan keadilan. Daripada hadis ini kita mendapat beberapa pengajaran. Yang pertama, orang yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat tempat duduk di sisi Allah ialah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini adalah kita dapat melihat contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pemimpin yang adil adalah salah satu daripada 7 golongan yang mendapat naungan di pada mahsyar. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu atau an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh imamun adilun. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu ataupun daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari di mana tidak ada naungan yang lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah pemimpin yang adil. Mereka ini akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, mendapat kasih sayang Allah, rahmat, keredaan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang adil. Karena apabila seseorang itu menjadi pemimpin, sangat mudah untuk dia melakukan kebaikan. Semuanya berada pada tangan dia semasa hidup di atas dunia. Ketika mana dia menjadi pemimpin ataupun mendapat kuasa untuk melaksanakan sesuatu, maka dia akan lakukan dengan penuh keimanan. Apabila dia mati dalam keadaan melakukan kebaikan sebagai seorang pemimpin, maka dia akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
dalam syarah Muslim mengatakan, imam ataupun pemimpin ialah orang yang diserahkan padanya urusan dan masalah umat Islam, termasuk pegawai dan pemerintah. Dalam Sunan Tirmizi menyebut bahawa imam yang adil disebut sebagai golongan terawal mendapat perlindungan di pada mahsyar kerana kepentingan dan faedahnya kepada umat. Banyak faedah apabila seseorang itu menjadi pemimpin yang adil. Pahalanya sangat banyak. Memudahkan khasnya orang-orang Islam. Orang-orang Islam mendapat kebaikan, melakukan kebaikan hasil daripada apa yang dia buat sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, sesiapa yang menunjukkan ke arah kebaikan seperti dia melakukan kebaikan itu. Makna kalau seseorang itu seorang pemimpin, seseorang itu adalah seseorang pemimpin, dia menunjukkan kepada rakyat untuk melakukan kebaikan, ataupun orang bawahan dia, pemimpin di semua peringkat, melakukan kebaikan, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk memastikan rakyatnya dan pengikutnya dapat motivasi yang baik untuk menambah keimanan, melakukan kebaikan, berusaha bersungguh-sungguh, ataupun sekarang ni kita kata diadakan bulan salat, antara usaha-usaha yang dilakukan untuk memantapkan ataupun memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya salat, kerana sedar bahawa ramai daripada kalangan umat Islam tidak mendirikan salat, sedangkan salat itu adalah ibadah yang antara ibadah yang utama. Bahkan salat itu merupakan satu perkara yang satu amal, satu perintah yang Nabi SAW, satu-satunya perintah yang Nabi SAW terima langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui Jibril alaihi salam. Allah Taala sampaikan terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ibadah yang utama. Apabila seseorang itu tidak mendirikan solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut seperti dia meruntuhkan agama dia dalam diri dia. Tidak mendirikan solat, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya solat. Kalau tidak mendirikan salat, maka langsung tidak ada apa-apa untuk diadili. Maknanya checkpoint pertama, salat macam mana? Checkpoint pertama. Sebab itulah salat ini walau dalam keadaan susah macam mana diajar dalam Islam, tidak boleh tinggal. Disuruh dalam Islam mesti buat. Sakit, saya ni sakit, tak boleh salat. Macam mana boleh sakit tak boleh salat? Sedangkan wajib salat dalam apa-apa keadaan sekalipun. Sakit apa yang menyebabkan seseorang itu tak boleh salat? Ada tak sedar diri, ataupun kita kata hilang ingatan, menyebabkan seseorang itu koma, menyebabkan seseorang itu teringat, orang panggil nyanyuk, teringat sembahyang zuhur 3-4 kali, 3-4 kali, itu pun dia nak solat juga, tetap juga dia nak solat, walaupun dalam keadaan uzur dia tu, kira-kiranya dia uzur lah daripada melakukan solat, tapi oleh kerana dia solat selalu, akhirnya dia nak solat. Dalam keadaan dia nyanyi, dalam keadaan lupa, ingat lupa, dia tetap mendirikan salat. Tetapi ramai daripada kalangan orang-orang Islam yang hanya sakit sedikit tak nak salat. Ini perlu diberi kesedaran kepada mereka. Di hospital baik, sebab itu diwujudkan satu inisiatif pendekatan untuk menunjukkan pentingnya solat ini. Salah satunya yang dilaksanakan hari ini ialah bulan salat.
Bukan kata bulan ni saja solat, bulan depan tak payah solat, bukan. Tetapi nak mencuit hati orang-orang Islam untuk mengambil berat tentang solat. Mungkin di kalangan manusia, di kalangan orang Islam ini solat, okey solat, tetapi solat dia itu sentiasa akhir-akhir waktu. Kadang-kadang solat, kadang-kadang tidak. Ataupun mungkin solat tetapi solat dalam keadaan tidak ada ilmu, hanya ikut-ikut orang. Sebagaimana disebut dalam khutbah Jumaat semalam, antaranya ialah antara kesilapan seseorang itu apabila datang ke masjid ataupun surau untuk solat, tidak menjaga aurat, sehingga solat, ketika solat terbuka aurat. Macam mana solat? Jadi ini semua adalah ilmu-ilmu yang perlu diketahui oleh manusia, yang perlu diberi kesedaran kepada masyarakat supaya tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi ini antara contoh-contoh, salah satu daripada pemimpin-pemimpin yang perlu diambil berat untuk memastikan apabila seseorang pemimpin itu menjadi pemimpin, maka dia perlu sedar banyak kebaikan-kebaikan yang dia boleh buat. Kalau dia seorang pemimpin yang paling tinggi, lagi banyak. Kalau dia seorang raja, lagi banyak dia boleh lakukan kebaikan. Dia hanya memakai pakaian yang yang menyebabkan seseorang itu insaf, itu pun satu kebaikan. Kalau seseorang raja, kita kata banyakkan raja ini pakai pakaian yang terbuka aurat, tiba-tiba dia memakai pakaian yang menutup aurat, ataupun pakai jubah, turun ke masjid, turun ke surau, solat berjemaah, baca Quran, tunjukkan kepada orang lain dia baca Quran, sehingga masyarakat melihat, Allah, raja pun baca Quran, kita yang tidak raja ni kenapa malas baca Quran. Itu salah satu cara, maknanya kebaikan yang kita dapat lihat daripada seorang pemimpin yang adil, penguasa yang adil. Begitu juga kita sebagai pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam negeri, dalam kawasan kita. Apabila kita mempunyai pengikut, maka kita pastikan pengikut kita melakukan kebaikan-kebaikan, bukan menimbulkan di kalangan pengikut kita itu atau pengikut seseorang pemimpin itu untuk melakukan keburukan, yang menyebabkan pemimpin itu antara orang yang pertama yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keistimewaan ini yakni penguasa yang adil. Keistimewaannya mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah taala rahmati dia, mendapat kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Keistimewaan ini hanya diberi kepada mereka yang adil dalam perkara yang diamanahkan, sama ada mereka itu khalifah, imarah, hakim, ketua jabatan, pegawai kerajaan, penjaga anak yatim, juga dalam perkara yang wajib di atasnya, keluarga dan lain-lainnya. Maknanya meliputi semua. Meliputi semua. Kita sebagai seorang ayah, pemimpin dalam keluarga, kita didik anak macam mana. Kalau didik anak sehingga anak itu melakukan kebaikan, kita mendapat ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat kebaikan daripada Allah, mendapat keampunan, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan asbab musabbab, kita berusaha sedaya upaya untuk mengenalkan anak-anak kita dengan agama, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan perkara agama, maka mereka, yakni anak-anak kita, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang disebut oleh Nabi SAW, yang sentiasa mendoakan untuk kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang kelima, Ibnu Hajar mengatakan imam yang dicintai Allah, iaitu pemimpin yang dicintai Allah, dalam hadis ini adalah orang yang mempunyai tanggungjawab terbesar mengendalikan urusan umat Islam dan beliau berlaku adil padanya. Yang disebut oleh Ibnu Hajar, yang dimaksudkan
oleh Nabi SAW, pemimpin itu adalah orang yang mempunyai tanggungjawab terbesar dalam mengendalikan urusan umat Islam. Dan beliau, yakni pemimpin yang diberi kuasa itu, berlaku adil padanya, pada tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Yang keenam, orang yang paling dibenci Allah pada hari kiamat dan paling keras siksaan untuknya adalah pemimpin atau penguasa yang zalim. Dalam hadis ini sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, dalam hadis ini, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mendapat kebaikan di sisi Allah di hari kiamat. Manakala pemimpin yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang zalim, yang mempergunakan kekuasaan yang diberi kepadanya dengan melakukan perkara-perkara yang tidak betul. Seterusnya, masuk isyak dah? Dah masuk isyak? Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita pada perkara yang seterusnya berkaitan dengan orang-orang, golongan-golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.